Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان وإبليس وما يطير في الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا رب قد غفلنا وكلنا طمعون في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعوك ربي من الأعماق. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب
من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. هداة الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العذيب جوارك الغصن الرطيب فدك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين. صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا Wah, banyaknya berbelanja. Iya Kak, sekarang ni saya dah jadi pelanggan tetap kedai SRM. Keperluan dapur, produk kesihatan dan penjagaan diri semuanya ada. Betul tu, semua barangan ni keluaran Muslim dan semestinya halal. Kita boleh berbelanja tanpa was-was. Sekarang ni mereka dah keluarkan produk baru. Susu kambing SRM. Memang sedap Kak. Kami sekeluarga amat menggemarinya. Kak pun nak cubalah. Hubungi 019-718-7596 019-718-7596 atau layari sahabatrozal.com. Produk Muslim pilihan anda. Sahabat Rozal Marketing atau SRM adalah syarikat 100% milik Bumiputera Muslim yang ditubuhkan pada tahun 2006. Matlamat penubuhannya adalah untuk melaksanakan fardu kifayah terhadap umat Islam iaitu memasarkan produk-produk halal keluaran Muslim dengan slogan Produk Muslim Pilihan Anda. Atas sokongan semua, kini SRM maju setapak lagi dengan mengeluarkan produk sendiri iaitu susu kambing SRM. Susu kambing SRM dihasilkan dengan menitik beratkan kualiti dan kandungan susu kambing asli yang tinggi. Susu kambing SRM dikilangkan di kilang Muslim yang berstatus GMP dan HACCP serta mendapat pengiktirafan halal JAKIM. Dijamin halal, suci, lagi bersih dan boleh dinikmati tanpa was-was. Kelebihan susu kambing SRM, rasanya sedap dan berkhasiat dan tidak berbau hamis. Pak ekonomi lebih menjimatkan wang anda. Minuman utama seisi keluarga. Susu kambing merupakan minuman berkhasiat yang menjadi amalan para anbiya serta generasi terdahulu hinggalah sekarang. Gabungan kalsium dan fosforus dalam susu kambing mampu mengaktifkan rembesan hormon untuk perkembangan minda dan pembesaran tubuh badan, membantu saraf berfungsi dengan baik dan membantu mengekalkan ketumpatan tulang dan gigi. Susu kambing SRM sesuai untuk kanak-kanak 1 tahun ke atas, pelajar sekolah, remaja hingga warga emas, termasuk ibu hamil dan menyusukan anak. Bertukarlah kepada susu kambing SRM sekarang.
InsyaAllah anda sekeluarga pasti akan menyukainya. Dapatkannya di pasaran sekarang. Pengedar diperlukan segera di seluruh negara. Sila hubungi 019-718-7596, 019-718-7596 atau 019-777-3194, 019-777-3194 atau layari sahabatroselle.com. Setiap titisan penuh keberkatan. Terbaik dari SRM. Setelah anda tiada, hartanah, pelaburan, akaun bank, unit amanah dan juga pelaburan anda di ASNB akan dibekukan. Ia akan mengambil masa untuk yang tersayang menuntutnya. Namun, dengan perkhidmatan hibah amanah dan pengisytiharan amanah ASNB, kami boleh membantu mengagihkan pelaburan ASNB anda kepada yang tersayang dalam 21 hari. Daftar di pejabat ASNB tertakluk pada terma dan syarat. Layari asnb.com.my. Bengkel Al-Quran Inspirasi Kerjaya. Wah, istimewa pula cara sambutan Hari Pekerja tahun ni, bos. Apa pun, terima kasihlah bagi kami peluang hadir program ni. Yelah, dah lama saya fikir macam mana nak menghargai sumbangan staf kita. Tiba-tiba pula ada program macam ni. Program ni bukan saja untuk pembangunan kerjaya dan kepentingan syarikat, tapi baik juga untuk kehidupan kamu semua dan ummah secara amnya. Jadi saya rasa inilah masa untuk berikan sesuatu yang bermakna dan boleh memberikan inspirasi dan motivasi sepanjang hayat kepada semua orang yang terlibat. Semoga pengalaman berbengkel ini menjadi kenangan manis kepada semua dan meningkatkan lagi kemajuan organisasi kita. Sertai kami membangunkan kerjaya anda dengan menyertai Bengkel Al-Quran Inspirasi Kerjaya, Anjuran Pusat Perundingan Dana Teknik KIM PPLI, 6 hingga 7 Mei 2015, The Cheringin Hills Convention and Spa Resort, Janda Baik. Untuk pendaftaran, hubungi talian 03-6204-6325 atau SMS nama anda ke 016-279-6410 atau 012-7176-200. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. IKIM FM, pilihan utama anda. Selamat bertugas kami ucapkan kepada anda. Terima kasih walau di mana juga anda berada memilih IKIM FM pada waktu ini. Warna Pagi menemani anda dan juga hari ini hari Jumaat 10 April 2015 bersama dengan 20 Jamadil Akhir 1436 Hijrah. Kita bercakap tentang topik Jumaat kita pada hari ini. Kita sudah masuk ke ruang topik Jumaat untuk segmen terakhir dalam Warna Pagi hari ini. Kita nak cerita tentang menjadi hamba yang bersyukur, dan alhamdulillah tetamu undangan kita sudah bersama pada ketika ini di konti IKIM FM. Yang berbahagia Dr. Muhammad Khairi bin Mahyudin, selaku Ketua Program Dakwah dan Pengurusan Islam Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, melihat wajahnya tersenyum, memberi kita keceriaan pada pagi ini kan di IKIM. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi menerima undangan IKIM FM pada pagi ini nak datang ke studio. Sama-sama. Baik, dan insyaAllah kita nak bincang dari pagi sebenarnya Doktor. Kita dah bawakan perbincangan kita berkenaan dengan syukur. Ada rentetan sahabat-sahabat kita memberikan respon dan sebagainya. Mungkin sebagai mukadimah kita nak cerita tentang menjadi hamba yang bersyukur. Mungkin saya silakan yang bagi Doktor. Baik, terima kasih kepada saudara Syafiq dan juga saudara Lokman. Sama. Dan terima kasih pada pihak IKIM FM kerana sudi menjemput saya pada pagi ini. Walaupun saya datang dalam keadaan yang awal sebenarnya, tetapi oleh kerana jalan raya yang jam, ramai orang nak bekerja, jadi atas niat dakwah Islamiah ini, maka dipermudahkan oleh Allah Ta'ala kepada saya untuk saya sampai di IKIM FM pada pagi ini. Dan tajuk yang telah diberikan kepada saya iaitu menjadi hamba yang bersyukur. Dan tajuk syukur ini sangat relevan dan sangat realistik untuk zaman sekarang ini, kerana syukur ini merupakan satu sifat mahmudah yang dianjurkan oleh Islam di dalam Al-Quran dan hadis. Dan syukur ni mempunyai pelbagai definisi dan persepsi masyarakat. Ada yang sekadar mengucap Alhamdulillah, tetapi di segi fizikalnya, hatinya tidak menggambarkan ucapan Alhamdulillah yang sebenar. Hanya sebahagian saja. Tetapi syukur yang sebenar itu mesti syukur yang merangkumi ucapan dan juga amalan secara fizikal dan juga hati. Jadi untuk memudahkan kita faham makna syukur ini, maka saya boleh simpulkan bahawa syukur ini ialah kita berterima kasih
kita menghargai dan kita bergembira dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita dengan melihat kepada pemberi nikmat, iaitu mun'imun nikmat, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur inilah yang disebut oleh Ibnu Mas'ud sebagai al-iman, asyukur nisful iman. Bahawa syukur itu, sifat syukur itu adalah sebahagian daripada iman. Bahkan di dalam Al-Quran, kalau kita melihat dan kita teliti maknanya, syukur ini dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran dengan sangat jelas, seperti mana yang ustaz-ustaz menyebut dalam kuliah-kuliah. Begitu juga dengan surah Syafiq dengan surah Luqman, ada menyebut mafhum ayat yang sangat famous, iaitu la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, kami akan tambahkan kepada kamu. Apakah yang dimaksudkan dengan tambah di sini? Iaitu bertambahnya keimanan kita kepada Allah. Bila bertambahnya iman kita kepada Allah, maka kita selalu taat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberi ketenangan kepada kita, rezeki yang melimpah ruah, dan juga kemudahan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Jadi di sini saya lihat syukur juga adalah syukur juga satu sifat yang disertai dengan ingat kepada Allah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kita melihat di sini bahawa bersyukur itu adalah ingat kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Itu adalah istilah syukur yang komprehensif, yang merangkumi ucapan, yang merangkumi perbuatan, dan juga merangkumi hati. Jadi untuk memudahkan pemahaman kita tentang mafhum ataupun makna syukur ini, kita lihat dalam konteks kita sebagai manusia yang bekerja. Kalau seorang pelajar, bagaimana nak menjadi pelajar yang bersyukur? Iaitu kena datang kelas awal pada waktunya. Apabila guru datang mengajar, simpan semua handset tutup, beri perhatian, tidak penting kelas, buat assignment, buat perbentangan. Itu adalah tanda pelajar itu bersyukur. Bagi seorang pensyarah yang bersyukur pula, pensyarah yang datang mengajar, tidak penting, memberi bimbingan kepada pelajar dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Itu adalah pensyarah yang bersyukur. Bukan tak boleh marah, boleh untuk mendidik. Tapi dalam arti kata, pensyarah yang bersyukur itu pensyarah yang membimbing pelajarnya dengan lunas-lunas Islam, dengan ajaran-ajaran Islam. Baik, kalau kita menjadi ketua jabatan, ketua unit, kita hendaklah menjadi ketua yang bertimbang rasa, mengikut perkeliling pekerjaan, peraturan. Itu adalah ketua jabatan yang bersyukur. Maksudnya kita bekerja dengan mengikut peraturan dan juga kemanusiaan. Berbincang sebelum kita membuat apa-apa keputusan, apa-apa sesuatu yang dirasakan tidak betul kepada anak-anak buah, dipanggil dulu, bincang. Itu adalah ketua jabatan atau ketua unit yang bersyukur. Kalau kita menjadi pekerja yang bersyukur tu macam mana? Pekerja yang datang pada waktunya. Kalau pukul 8, pukul 8. Kalau balik pukul 5, pukul 5. Bekerja dengan bersungguh-sungguh, melayan tetamu kalau tetamu datang, ya, dan melaksanakan segala tugas yang diberikan pada waktunya dan selesai. Ini adalah pekerja yang bersyukur. Bagaimana kita nak menjadi peniaga yang bersyukur? Iaitu peniaga yang melaksanakan cara jual beli dengan cara Islam. Tidak ada penipuan. Kalau nak beli di pasar malam tu sebagai contoh, kita tunjukkan buah-buah yang elok, jangan kita campurkan dengan buah-buah yang tidak elok ketika menjual kepada customer. Dan juga kita peniaga yang bersyukur, peniaga yang tidak lupa tanggungjawab harian seperti menunaikan solat 5 waktu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kita nak menjadi seorang suami yang bersyukur? Suami yang menjalankan tanggungjawab terhadap isterinya dengan baik, dengan anak-anaknya yang baik, dengan keluarga mertua dengan baik, dengan keluarga sendiri dengan baik, memberi pendidikan, memberi nafkah zahir dan batin. Itu adalah suami yang bersyukur. Bagaimana kita nak menjadi seorang isteri yang bersyukur? Ini bagi golongan kaum wanita, iaitu dengan mentaati suami pada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, memelihara maruah suami, harta suami, mendidik anak dan sebagainya. Ini adalah
isteri yang bersyukur. Dan bagaimana dalam konteks anak? Bagaimana nak menjadi anak yang bersyukur? Iaitu anak yang mendengar nasihat ibu bapa, menerima bimbingan ibu bapa, tidak mendahaka kepada ibu bapa. Itulah tanda sebagai anak yang bersyukur. Bahkan dengan sifat bersyukur ini, kita mampu menjadi manusia yang terbaik, manusia yang aktif, manusia yang produktif, kerana kita melihat semua nikmat ini sebagai satu wasilah untuk kita berjaya di dunia dan di akhirat. Bahkan dengan bersyukur ini kita impikan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ini ke dalam syurga dengan sifat bersyukur. Dan kalau kita melihat contoh yang dibuat oleh Nabi SAW sangat cantik. Saya baca satu hadis ni panjang, yang sangat masyhur lah kita dengan ustaz-ustaz dalam TV, radio berbicara bagaimana Rasulullah bangun malam. Okey, meminta izin daripada Aisyah untuk melakukan solat tahajud. Maka sampailah pada waktu subuh, selepas Bilal mengundangkan melaungkan azan, Rasulullah pun sembahyang sunat pula. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kamu ni sebaik-baik manusia, tetapi mengapa kamu sanggup bangun malam, sembahyang malam?" Jadi Nabi mengucapkan satu kalimah yang memberi kesan kepada saya, iaitu afala akuna abdan syakura. Tak bolehkah aku ni nak jadi orang yang sentiasa bersyukur? Akuna abdan syakura. Aku tu akuna, iaitu satu perkataan yang menunjukkan berterusan untuk menjadi hamba yang bersyukur. Dan bagaimana Nabi memanifestasikan kesyukuran itu pada solat. Sebab solat itu ada satu perbuatan yang dikatakan sebagai rasul ibadah, di mana di situ adanya amalan qauli, amalan percakapan, amalan perbuatan dan amalan hati. Sangat cantik nak menunjukkan bahawa Nabi menggalakkan umatnya menjadi hamba yang bersyukur. Bagaimana? Iaitu dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan membuat semua amalan-amalan itu dengan ikhlas hati. Dan hati yang ikhlas, yang sentiasa hadirnya hati itu semata-mata untuk menunaikan ubudiah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Liya'budun ni, kalau kita melihat ulama hurai, ada menghuraikan sebagai liya'rifuni, untuk kenal aku. Nak kenal aku macam mana? Iaitu dengan melaksanakan apa yang aku perintahkan. Ada ulama mengatakan liwahidun, untuk mengesahkan Allah. Jadi keseluruhan ibadat yang kita lakukan itu dengan hadir hati, tanda kita kenal Allah dan tanda kita ni mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz rasa itulah satu huraian yang ringkas, yang menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami oleh kita semua dan untuk kita hayati bersama. Okey, baik, itu pencerahan daripada yang bahagian doktor bila mana kita sebut tentang syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjadikan qiyamul lail itu sebagai tanda Rasulullah bersyukur dengan menaikkan solat-solat sunat, tahajud dan sebagainya. Baik, mungkin rakan-rakan pendengar nak kongsikan persoalan bersama kami, boleh hubungi kami nanti 0362051500 dan juga jangan lupa di Facebook. Facebook kami IKIM FM. Juga anda boleh lontarkan soalan anda kepada Yang Berbahagia Dr. Muhammad Khairi Mahyudin yang akan bercakap tentang pada hari ini topik Jumaat menjadi hamba yang bersyukur. Mukadimah telah pun diberikan dan insyaAllah kita akan istirahat sambung. Seketika. Soalan yang seterusnya daripada kami. Kita istirahat, yang selepas ini kita akan sambung kembali. Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sesekali orang yang keji, dan baginda tidak pernah berbuat keji. Baginda tidak pernah berteriak di pasar. Baginda tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Baginda sentiasa memaafkan dan bersikap lapang dada. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Ahmad. Konstantinie muhakkak Fatha dilacaktir Anu Fathadan Amir Negozul Amir Anu Fathadan Ordu Neguzel Ordudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dibuka kota Konstantinopel itu, maka sebaik-baik pemimpin itulah pemimpinnya, dan sebaik-baik tentera itulah tenteranya. Ramai mengetahui kaitan hadis ini dengan Sultan Muhammad bin Murad Al-Fatih, tetapi ramai yang tidak mengetahui
mengenai pembukaan Konstantinopel kali kedua selepas peperangan besar di bumi Syria di masa akan datang. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari bersama kami dalam pengembaraan Merentas Zaman bersama saya Syahri Abdul Rahman dalam Kembara Ibrah Konstantinopel Back to the Future sempena ulang tahun 562 tahun pembukaan Istanbul pada musim bunga tulip Turki yang sangat indah 23 Mei hingga 2 Jun 2015. Layari website ini www.raudahmawaddah.com raudahmawaddah.com atau hubungi 012 388 7010 012 388 7010. Buku Keuangan Islam Pemikiran dan Penilaian Kontemporari terbitan terbaru IKIM merupakan hasil daripada pemikiran dan kajian para ilmuwan dan pakar dalam pelbagai bidang, khususnya syariah, ekonomi dan keuangan. Terdapat 7 bab yang dibincangkan di dalam buku ini. Antaranya, peranan perbankan Islam dalam memperkasa ekonomi ummah, kepentingan memahami suasana ekonomi semasa dalam penentuan hukum muamalat dan memanfaatkan bursa saham untuk membina kekuatan ekonomi ummah. Buku ini berharga RM25 dan boleh dibeli secara online dengan melayari e-kios.ikim.gov.my. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook IKIM atau hubungi penerbit IKIM di talian 03 6204 6250 atau 6254 atau 6255. IKIM FM, pilihan utama anda. Alhamdulillah, kita kembali lagi waktu ini Warna Pagi topik Jumaat. Kita berbincangkan tentang menjadi hamba yang bersyukur. Masih lagi bersama dengan yang berbagi Dr. Muhammad Khairi Mahayuddin, Ketua Program Dakwah dan Pengurusan Islam Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM. Okey, Doktor, kebanyakan daripada kita memang sentiasa ingat bila kita berada dalam keadaan yang tenang. Okey, saya nak bersyukur. Tetapi bagaimana kalau macam bila kita ditimpa musibah tu, kita nak berterusan, kita nak beristiqamah dalam bersyukur. Dan mungkin Doktor boleh bagi contoh apa lagi sifat kepimpinan baginda Nabi SAW dalam bersyukur ini. Baik, terima kasih pada saudara Luqman. Jadi memanglah kita ni hidup di dunia ni tak sunyi daripada ujian yang pelbagai. Ada yang menyeronokkan, ada yang mendukacitakan. Tetapi keseluruhan apa yang berlaku itu ada hikmah-hikmah ilahiyah yang nak mengajar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah, kalau kita melihat Rasulullah sebagai contoh, Rasulullah juga menghadapi pelbagai ujian, dugaan yang menyeronokkan, yang mendukacitakan, tetapi bagi dia melihat keseluruhan itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul kullum min indillah. Semua datang daripada Allah, di mana keseluruhan itu ada hikmah-hikmah yang tersurat dan tersirat yang menjadi pengajaran untuk Nabi bertambah rapat dengan Allah SWT, mengenal Allah SWT, dan juga untuk memudahkan Nabi mengajar umat dia bagaimana nak menghadapi dengan situasi-situasi yang pelbagai di muka bumi ini. Jadi saya tertarik dengan satu hadis Aisyah, di mana para sahabat ni nak mengetahui, nak bersyukur, nak bersabar dan sebagainya, nak tahu bagaimana Nabi buat. Jadi akhlak Nabi ni bagaimana dari segi bersyukurnya, tawakalnya, berniaganya, sifat-sifat yang lain bagaimana. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyebut kana khuluquhu Quran. Dan sungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Saya dulu merenung kana khuluquhu Quran ni lama. Kenapa tu, Doktor? Sebab adakah Quran itu Nabi? Jadi bila saya renung, rupa-rupanya pertuturan Nabi, percakapan Nabi, diam Nabi, pergerakan Nabi, marah Nabi dan sebagainya adalah interpretasi kepada mafhum Quran. InsyaAllah. Jadi baru saya faham di situ. Jadi kalau kita melihat apa yang Nabi buat itu, semuanya adalah tanda kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa yang dia buat itu, di segi percakapannya, dia marah kerana Allah. Tanda dia adalah orang yang bersyukur. Sebab dan kemudian dia berperang dengan kesyukuran, iaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah di segi senjata, perancangan dan sebagainya untuk digunakan kembali sebagai tanda bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagikan kepada baginda dan para sahabat. Jadi keseluruhan kalau kita nak tengok dari segi sama ada kadang berduka cita, susah dan senang, kita lihat pada Nabi, segala apa yang Nabi buat dalam keadaan duka cita, senang, marah, senyum dan sebagainya, itu adalah interpretasi kepada makna Quran dan juga untuk kita lakukan
di dalam kehidupan harian. Sebab itu kalau kita lihat sifat syukur ini merupakan pintu nak masuk syurga, di mana di akhirat kelak akan dipanggil orang-orang yang sentiasa bersyukur ini sebagai hamadun, iaitu orang-orang yang sentiasa, hamadun ni berterima kasihlah, hamadun. Jadi manhum hamadun, iaitu hum, yakni hamadun ni orang yang bersyukur, iaitu hum hamaduna ala kulli hal au hamaduna fi sarra wad dharra, iaitu orang yang sentiasa bersyukur dalam keadaan yang senang dan susah, dalam setiap masa dan detik. Kerana setiap benda yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu merupakan satu nikmat untuk kita gunakan, untuk kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tadi saya masa dalam apa kenderaan tadi, saya mendengar saudara Syafiq ada menyebut tentang pendapat Imam Ghazali yang mengatakan bagaimana kita nak bersyukur, iaitu dengan ilmu, hal dan perbuatan. Ilmu itu penting sebab kita mesti melihat nikmat yang kita dapat tu bukan hanya sebagai satu nikmat saja, tetapi nikmat yang mengingatkan kita kepada mun'imun nikmat, iaitu pemberi nikmat ini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah Taala bagi, sama ada benda tu pada mata kita nampak baik ataupun nampak tidak baik, kita kena bersyukur sebab sifat Allah Ta'ala tu sangat sempurna. Dan apa yang diberikan itu mempunyai hikmah untuk mengajar kita ini menjadi hamba yang sentiasa berlapang dada, bersabar, dan melihat apa yang Allah Ta'ala buat itu adalah sesuatu untuk mendidik beliau, untuk mendidik kita ni menjadi hamba yang sentiasa ingat kepada Allah. Jadi setiap yang baik itu pun baik, yang pada pandangan kita tak baik pun sebenarnya baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini kita kena melihat dengan pandangan tauhid. Jadi segala nikmat ni kena lihat dengan pandangan tauhid, iaitu segala nikmat yang kita dapat itu, sama ada kereta, rumah dan sebagainya, satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai satu jalan untuk kita ni melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di situ dia punya point. Yang keduanya ialah saya lebih suka pergi kepada amal. Tak cukup setakat kita mengucap Alhamdulillah sahaja. Memang bagus, Alhamdulillah, tetapi mesti dibuktikan dengan perbuatan, iaitu kita melaksanakan dengan bersungguh-sungguh semua perintah Allah Ta'ala dan menjadi segala larangannya itu dengan hati yang ikhlas. Jadi terbuktilah percakapan Alhamdulillah itu dengan perbuatan. Itulah yang sempurna, itulah ada unsur-unsur tauhid, iaitu kita melaksanakan perintah Allah dengan hati yang hudur itu, dengan hati yang hadir, itulah tauhid kepada Allah dan menjadi ibadat yang diberi pahala oleh Allah SWT di akhirat kelak. Okey, baik, itu yang doktor dah kongsikan berkenaan dengan bagaimana melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian dan musibah, tapi Rasulullah tetap syukur di atas pemberiannya. Okey, baik, kita nak beri laluan kepada rakan-rakan pendengar. Boleh hubungi kami waktu ini 03-6205-1500. Waktu ini di talian Cik Rusdi daripada Kelantan. Apa agaknya soalan? Silakan Cik Rusdi. Yang mudah-mudahan insya-Allah kita tergolong dalam golongan hamba yang bersyukur. Saya nak minta penjelasan lanjut daripada doktor. Bila kita dapat sesuatu perkara, suatu nikmat, cukupkah sekadar untuk kita menjadi hamba yang bersyukur dengan kita menyebut Alhamdulillah, ataupun perlu kita lanjutkan sebagaimana yang dianjur oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey, bagaimana agaknya penjelasannya daripada yang bagi doktor? Mungkin tadi doktor dah terangkan, cuma nak tambah lagi. Ya, dengan bila kita mendapat satu nikmat yang saya sebutkan tadi, bila kita dapat nikmat sebagai rumah, pakaian yang cantik, dapat anak baru dan sebagainya, dapat bini dan sebagainya, kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Taala, dengan kita melihat bahawa semua pemberian itu diberi oleh Allah Subhanahu Taala kepada kita sebagai satu wasilah untuk kita ni menunaikan tanggungjawab agama kepada Allah. Tanpa rumah mungkin kita tidak boleh melaksanakan perintah Allah, sebab kita duduk di panas, di tengah panas, hujan, kita sakit dan sebagainya. Jadi tanpa mendapat seorang isteri, tentu rumah tangga, kehidupan kita ni agak tidak teratur. Kerana dengan adanya isteri dapat mengatur rumah tangga dengan elok dan memudahkan kita melaksanakan ibadat. Dan kita kena melihat dengan hati semua pemberian ini adalah datang daripada Allah untuk memudahkan kita menggunakan nikmat tadi, melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian pula
tak salah kalau kita minta Allah SWT tambahkan lagi nikmat-nikmatnya supaya bertambah lagi iman kita kepada Allah SWT. Sebab itu untuk membuktikan kita ini bersyukur pada Allah, mesti dengan zahir dan batin. Dalam arti kata dengan percakapan dan juga perbuatan sekali. Kadang-kadang kita mengucap Alhamdulillah sahaja, tetapi dari segi perbuatan tidak menunjukkan konsep kesyukuran sebenar. Dia tak selari, Doktor. Tak selari, mesti selari. Iaitu kita mengucap Alhamdulillah, tetapi dalam masa yang sama kita tidak melaksanakan kewajipan pada Allah. Jadi di segi kesyukuran itu tidak sempurna. Jadi bila kita mengucap Alhamdulillah, itu mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala, mengingatkan kita bahawa segala tangan, kaki, mata, hati ini nikmat Allah. Maka kita bersegera melaksanakan perintah Allah seperti solat 5 waktu dan lain-lain lagi dalam kehidupan harian. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan disunatkan juga kita ini apabila mendapat nikmat sujud syukur. Nak merasa lagi kehambaan diri kepada Allah. Semoga-moga dengan rasa sujud itu kita bertambah dekat kepada Allah. Wasjud waqtarib. Sujud dan kamu akan dekat dengan Allah, dan kamu akan merasa level tauhid kita tu sentiasa meningkat kepada Allah. Dengan meningkatnya iman kita pada Allah, akan meningkat juga ketakwaan dan amalan kita kepada Allah. Sebab itu jadi apa tu yang Nabi sebut afala akuna abdan syakura. Kita nak jadi sentiasa seorang hamba dalam setiap nafas yang keluar ini, dalam berjalan, memandu, membuat kerja, sentiasa berada dalam kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang doktor dah kongsikan bersama dengan kita. Doktor, bila kita sebut tentang erti syukur ni kan, lagu nasyid pun ada tentang erti syukur ni. Jadi setiap orang tak kira dapat kejayaan maka bersyukur, dapat mungkin naik pangkat bersyukur di atas peluang yang ada. Tapi bagaimana kalau kita nak melihat hari ini dengan syukur juga dapat meningkatkan, macam tadi doktor kata, dekatnya jiwa kita dengan Allah. Kita lebih kepada mentauhidkan Allah, lebih kepada mengesakan Allah, dan kadang-kadang kita terlupa apa yang kita buat hari ini merupakan satu perkara yang kadang-kadang hari ini mungkin pagi ni kita syukur, lepas tu kita sukar nak menghayati kesyukuran itu. Mungkin doktor ada penjelasan bagaimana nak jadi manusia yang istiqamah dalam bersyukur ni. Kalau boleh setiap hari yang kita dapat hari itu, nikmat yang kita dapat hari itu, kita syukur. Kemudian mungkin ada cara yang lain selain daripada menggunakan sujud syukur dan sebagainya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahawa untuk kita sentiasa menjadi orang yang bersyukur, iaitu bergantung kepada cara kita ini melihat nikmat Allah. Sebab tu yang saya suka kutipkan kembali tentang bagaimana nak melahirkan kesyukuran tadi. Seperti Imam Ghazali kata, mesti ada ilmu, kemudian hal, dia akan melahirkan hal, dan juga amal. Ilmu itu penting. Ilmu yang dalam arti kata ialah bagaimana kita melihat nikmat itu. Mesti kita melihat nikmat itu sebagai satu pemberian daripada pemberi nikmat. Itu asas yang pertama. Itu asas yang dikatakan sebagai asas tauhid. Kadang-kadang kita melihat nikmat itu datang, kita lupa pada pemberi nikmat. Oh, bukan, adakah benda ini kita lakukan dengan usaha kita secara mutlak, dengan planning kita yang sangat cantik, tetapi kita tidak ingat bahawa segala planning kita itu diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berjaya. Jadi dalam hal ini, untuk menjadi hamba, ilmu itu penting. Ilmu tauhid itu penting. Kena melihat segala perbuatan, saya tegaskan sekali lagi, segala pemberian itu, semuanya itu datang daripada Allah. Tengok Allah dulu. Kadang-kadang kita lihat kepada pemberian dulu, kita lupa pada pemberi. Jadi di sini kita kena lihat dengan secara selari, iaitu untuk ingat pada Allah dengan melihat kepada nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, dan kita kena guna nikmat-nikmat itu sebagai satu nikmat yang diberikan untuk kita ini menjalankan tugas sebagai khalifah Allah, melaksanakan perintah dia. Itu itu yang penting, asas. Okey, baik, kita ada yang rakan-rakan menghubungi kami waktu ini. Silakan bersama dengan Nur Ashikin dari Johor. Kita diberi ujian, kita kena bersabar kan? Ya. Okay, kemudian saya seorang isteri, suami dah sakit selama 5 tahun. Ya. Sebagai tanda bersyukur, sebab kita nak sentiasa bersabar, adakah mohon fasa itu sebagai salah satu cara
salah satu cara yang betul. Ini mungkin Ashikin menghadapi persoalan ini mungkin ada pandangan daripada doktor sendiri. Silakan. Jadi dalam hal Puan Shikin ini, kita kena melihat bahawa segala apa yang berlaku itu ada hikmah ilahiyah. Dan apabila suami itu sakit, kita tanda kesyukuran kita ialah kita bersabar dan juga kita membantu beliau untuk sembuh dengan pergi ke pusat-pusat kesihatan, dan kita kena bantu suami kita itu untuk sembuh. Itu tanda kita sebagai isteri yang bersyukur. Sebab kehidupan kita ini ialah ada asam garamnya. Jadi hari ni hari dia, hari kita tak tahu lagi. Tapi bila kita tengok sebagai tanda sebagai seorang isteri yang bersyukur, kita bantu suami kita untuk dia pulih. Syukur bukan bermaksud kita hanya terima benda yang baik-baik saja. Benda-benda yang bersifat ujian pun kita kena bersyukur, sebab Allah Ta'ala masih lagi memberi kekuatan untuk kita hadapi, iaitu dengan kita berusaha dulu, bantu suami untuk suami itu sembuh, bantu dia pergi ke hospital, bantu dia makan dan minum. InsyaAllah Allah Ta'ala akan balas segala perbuatan kita itu di akhirat kelak. Jadi diharapkan pada Puan Shikin dapat bersabar dan bersyukur. Itu bukan hanya setakat Alhamdulillah, tetapi juga kita membantu suami untuk sembuh, pergi ke pusat-pusat kesihatan, hospital, dan kita memperbanyakkan berdoa. InsyaAllah Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusan Puan Shikin mendapat kembali kesihatan suami dan hidup sebagai keluarga yang bahagia. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan, terus hidup dalam sebuah keluarga yang bahagia. Okey doktor, dalam kehidupan kita ini, terutamanya pada mereka yang mungkin mempunyai keluarga yang besar atau mempunyai komitmen yang tinggi dalam pembelanjaan, kadang-kadang tu mereka memerlukan sumber pendapatan yang lebih, kan? Dan seorang yang ingin menambah kekayaan, doktor, adakah dengan mempunyai niat sebegini, ingin menambah kekayaan ni, menunjukkan yang seseorang ini dikatakan tidak bersyukur? Jadi untuk menambahkan lagi, apa lagi? Menambah apa? Boleh ulang sekali lagi? Kekayaan. Jadi menambah kekayaan tidak dinamakan tidak bersyukur, bahkan dia adalah orang yang bersyukur. Sebab lagi dia kaya, lagi dia bekerja bersungguh-sungguh, dia akan nampak nikmat Allah SWT tu sangat besar. Dan Allah Ta'ala Maha Kaya. Lagi bertambah segala pendapatan dia, kekayaan dia, dan selari pula dia dari segi penamaan iman dan ketakwaan pada Allah. Dan Islam sama sekali tidak melarang kita nak kaya. Masa saya mengaji dulu, saya teringat, nak kaya macam mana pun kaya lah, berbilion-bilion pun tak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah ialah kita tak melaksanakan tugas sebagai insan, sebagai seorang Muslim, tak tunai zakat, tak membantu. Nak kaya tak salah. Yang salah cara kita menguruskan kekayaan kita itu, iaitu kita kedekut, tak bantu. Jadi dengan bertambahnya kekayaan itu, kita akan bertambah takwa kita dengan memberi sedekah, berzakat, membantu fakir miskin, balu-balu dan sebagainya, mewakafkan harta untuk kepentingan pendidikan dan sebagainya. Tidak ada kesalahan. Bahkan para sahabat pun kita tengok semua kaya-kaya belaka. Abu Bakar Siddiq kaya, Umar kaya, Abdul Rahman bin Auf kaya. Tapi mereka adalah orang-orang yang sentiasa bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dengan banyakkan kekayaan itu, mereka melihat kekayaan itu datang daripada Allah yang Maha Kaya. Itu bertambahnya iman mereka, para sahabat. Kita boleh tengok kekayaan, kita lupa Allah. Itu masalahnya. Allah sebagai mun'imun ni'mah. Jadi kita kena settingkan balik, muhasabah diri balik. Nak kaya, nak dapat kekayaan sebanyak mana pun tidak menjadi kesalahan, tetapi jangan lupa Allah dan apa yang Tuhan suruh, dan apa yang larang kita kena tinggalkan. Dan juga nak kaya tu sebab kita nak bantu lebih ramai orang. Ya, benar-benar, kan? Okey. Mungkin itu jawapannya, dan mungkin rakan-rakan pendengar kita nak bertanya lagi. Ada mungkin sekali lagi daripada Encik Rusdi daripada Kelantan ini. Yang lain boleh hubungi kami 0362051500. Silakan Encik Rusdi soalannya. Nak minta supaya tadi doktor sebut pasal sujud syukur. Mohon penjelasan doktor, dan doktor bagi tip untuk mengerjakan sujud syukur itu, kerana jarang sangat dilakukan. So minta bagi tip yang boleh kita lakukan, insya-Allah, sujud syukur itu. Bagaimana caranya, insya-Allah. Terima kasih.
Baik, terima kasih pada saudara yang bertanya. Dan sujud syukur ini memang ada dalam kitab-kitab fiqah, terutama apabila kita mendapat nikmat yang menggembirakan kita, yang boleh membantu dalam agama kita, maka kita sujud kepada Allah di luar sembahyang. Okey, dengan bacaan itu ada pelbagai lah. Kita sujud syukur, ada yang mengatakan kita baca subhanallah, apa tu ayat ni syukur itu subhanallazi sajada wajhi ya sajada wajhi allazi khalaqa wa sawwa syaqqa samu wa sawwa hawli wa quwwati fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh. Kemudian itu tandanya kita ini bersyukur, itu kita takbir, kemudian kita sujud dan kemudian kita bagi salam. Sangat simple untuk kita mendekatkan diri pada Allah Taala dengan sujud syukur ini, terutama ketika kita mendapat nikmat yang menggembirakan kita, di mana nikmat itu dapat membantu kita melaksanakan agama, dapat melaksanakan perintah agama. Contoh yang mudah, kita dapat anak. Alhamdulillah, moga-moga anak tadi akan menjadi anak yang soleh, dapat membantu pada agama di dunia dan akhirat. Kita sujud syukur, alhamdulillah anak tu hidup. Kemudian kita dapat naik pangkat, alhamdulillah kita nak guna pangkat tersebut untuk membantu nak membantu pengurusan dengan lebih cekap dan efisien. Jadi itu sangat mudah. Dan kalau kita laksanakan, dan insya-Allah kita akan menjadi hamba yang dikatakan sebagai Tuhan, hamba yang bersyukur, dan bertambah iman kita pada Allah, seperti yang Allah sebut wasjud waqtarib itu. Baik, itu yang dapat kita kongsikan. Mungkin kita nak istirahat seketika, nanti kita kongsikan lagi tajuk berkenaan dengan bagaimana untuk menjadi hamba yang bersyukur. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di IKIM FM. Diriwayatkan bahawa junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dengan sabdanya, "Wahai Abu Dzar, aku mewasiatimu, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, kerana sesungguhnya takwa itu menghiasi segala pekerjaanmu. Hendaklah engkau membaca Al-Quran dan berzikirlah mengingat Allah, kerana sesungguhnya ia menjadi sebutan bagimu di langit dan cahaya bagimu di bumi. Hendaklah engkau berpanjang-panjang mendiamkan diri dengan tidak berkata-kata melainkan yang baik, kerana ia menghalau syaitan darimu dan menolongmu atas pekerjaan agamamu. Janganlah engkau banyak tertawa, kerana sesungguhnya ia mematikan hati dan menghilangkan cahaya wajahmu. Hendaklah engkau berjuang, kerana sesungguhnya ia merupakan kependetaan umatku. Cintailah mereka yang miskin dan duduklah bersama mereka. Pandanglah siapa yang lebih kurang nasibnya darimu. Jangan kau pandang siapa yang lebih bernasib baik darimu. Sesungguhnya itu lebih patut agar engkau tidak memperkecil nikmat yang Allah berikan kepadamu. Hubungkanlah tali silaturahim dengan kerabatmu, sekalipun mereka memutuskannya. Katakanlah yang benar walaupun kebenaran itu pahit, dan janganlah engkau takut cercaan pencerca demi menegakkan hak Allah. Hendaklah pengetahuanmu terhadap kecacatan dirimu menahanmu dari memperkatakan itu terhadap orang lain. Janganlah engkau mengkritik orang lain atas apa yang engkau sendiri melakukannya, dan cukuplah bagi seorang insan itu menjadi bacul apabila ada padanya 3 sifat ini. Pertama, dia tahu keaiban orang, tapi tidak tahu keaiban itu sebenarnya ada pada dirinya sendiri. Kedua, dia malu terhadap keaiban yang dilakukan oleh orang lain, sedangkan dia sendiri melakukannya. Dan ketiga, dia menyakiti orang lain. Wahai Abu Dzar, tiadalah akal yang sebagus tadbir, tiadalah warak yang sebagus menahan diri dari kejahatan, dan tiadalah kebaikan yang sebagus akhlak baik. Petikan itu tadi telah diambil dari kitab Kanzul Ummal, juzuk yang ke-15, halaman 909. Bestnya pendaftaran dah dibuka. Apa yang seronok sangat tu? Bos, ni program bersempena Minggu Setiausaha Anjuran Pusat Perundingan dan Latihan IKIM PPLI Bengkel Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai. PPLI? Dah 2 tahun berturut-turut awak pergi. Tahun ni nak pergi dengan PPLI juga ke?
Mestilah bos. Pengisian kali ini berkaitan dengan teknologi ICT pula bos. Diadakan di Johor Bahru dan siap ada sesi ke Kota Singa lagi tu. Baguslah kalau macam tu. Saya tengok kamu pun dah banyak berubah sejak menghadiri program-program Setiausaha PPLI yang lalu. Alhamdulillah. Betul kan ni bos? Terima kasih bos. Nanti saya downloadkan brosurnya di www.ikim.gov.my untuk semakkan bos ya. Syukran jazilan bos. Bengkel bersempena Minggu Setiausaha, Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai 24 hingga 26 April 2015 di Thistle Hotel Johor Bahru. Untuk pendaftaran hubungi 03 6204 6325 atau SMS ke 016 279 6410. IKIM FM, pilihan utama anda. Alhamdulillah, kita kembali lagi waktu ini dengan tajuk menjadi hamba yang bersyukur dalam topik Jumaat. Masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Khairi Mahyudin, Ketua Program Dakwah dan Pengurusan Islam, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM. Baik Doktor, kita dah bercerita tentang apa itu syukur, bagaimana kita nak bersyukur. Mungkin sebagai kesimpulannya untuk kita bincangkan, silakan Doktor. Terima kasih kepada Saudara Luqman. Jadi bersyukur itu salah satu sifat mahmudah yang dianjurkan oleh Islam. Dan bersyukur itu kita boleh capai, kita boleh amalkan dengan ilmu, mujahadah dan riadah yang bersungguh-sungguh. Dan insya-Allah kita akan dapat mencapai amalan syukur dengan erti yang sebenar. Sekali lagi saya ulangkan bahawa kalau amalan bersyukur ini kita dapat capai melalui yang pertama ilmu, yang kedua mujahadah, yang ketiga riadah dengan bersungguh-sungguh. Insya-Allah dengan kurniaan Allah kita akan ditaufikkan oleh Allah untuk dapat mengamalkan konsep syukur yang sebenar seperti yang dianjurkan oleh Islam. Baik, itu yang kita mengharapkan. Dengan banyakkan kita bersyukur, kita akan meningkatkan lagi ibadah kita. Sebagaimana saya memetik ada satu kata-kata ni, bila kita dapat nikmat ilmu, maka kita sebarkanlah ilmu itu. Kalau kita dapat nikmat harta, seperti mana yang tadi doktor nyatakan, maka infakkanlah harta itu. Dan kalau kita mendapat nikmat sihat, maka banyakkanlah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat ilmu apply, dapat ilmu apply, itu yang terbaik kan, supaya kita sentiasa dapat mengasah ilmu tersebut dan menjadi hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Sebenarnya Syafiq kan, Imam Al-Ghazali pun pernah mendefinisikan nikmat itu sebagai setiap kebaikan, kelazatan dan kebahagiaan serta setiap kebahagiaan hidup ukhrawi, iaitu hari akhirat yang kekal abadi. Sama-sama kita mengharapkan nikmat tersebut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita dah sampai ke penghujung bicara. Terima kasih diucapkan kepada yang bagi doktor yang sudi bersama kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada lain masa doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi perbincangan dalam topik Jumaat kita. Sangat-sangat menarik topik yang dibawakan pada hari ini, iaitu menjadi hamba yang bersyukur, dan juga bersama dengan tetamu kita Dr. Muhammad Khairi Mahyudin. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama kami di IKIM FM. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung waktu. Salah dan silap harap dimaafkan. Semoga apa yang kami kongsikan selama 4 jam ini memberi manfaat untuk kita bersama menjadi hamba yang bersyukur. Baru sebentar tadi kita dah bersama dengan yang bahagia Dr. Muhammad Khairi Mahyudin selaku Ketua Program Dakwah dan Pengurusan Islam, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM. InsyaAllah nanti ulang siarnya pada hari Ahad jam 7 pagi, InsyaAllah. Dan jangan lupa terima kasih juga diucapkan kepada penaja catering kita, Syahana Catering, pada pagi ini menaja untuk sarapan pagi. InsyaAllah kita akan bertemu pada minggu hadapan hari Isnin, membuka tirai minggu baharu pada minggu hadapan, warna pagi. Okey, juga terima kasih kepada mereka yang telah menghantar komen di Facebook. Antaranya dari Nora, Nur Aini, Umurul Rinas, Rahaina Husin dan ramai lagi. Terima kasih banyak, dan juga kepada pemanggil yang sudi bertanya soalan kepada doktor kita pada hari ini. Okey, baik, kita dah sampai ke penghujung bicara. Jumpa lagi InsyaAllah selepas ini rakan setugas akan mengambil alih konti IKIM FM ini. Kami mengundur diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum, jaga diri.
Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Simpan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu, menutup waktuku, karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doaku. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Siapkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku. Jom ikuti rancangan Bual Bicara bersama Edu Telco International Sinar Berhad pada hari Isnin jam 6.15 petang hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Statistik Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati sehingga pertengahan 2010, 11.2% penduduk berusia 18 tahun ke atas mengalami tekanan perasaan. Malah sebanyak 20.3% kanak-kanak dan remaja berusia antara 5 dan 15 tahun mengalami masalah serupa. Sekiranya anda berdepan dengan masalah ini, perbanyakkan membaca Al-Quran. Biasakan diri anda sentiasa dalam keadaan berwuduk, tingkatkan doa kepada Allah, perbanyakkan kegiatan luar seperti bersukan, hargai kebolehan dan keupayaan diri dan cintai diri sendiri. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh IKIM